Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita kembali kepada kelas sains. Okey, bersama saya lagi, Cikgu awak, Cikgu Nur Atika. So, hari ini kita akan pergi kepada bab 2. Bab 2, iaitu bantuan kecemasan. Namun begitu, hari ini saya nak pergi pada satu subtopik sahaja, iaitu resusitasis cardiopulmonary ataupun nama glamour, kalau saya rasa saya sebut nama ni semua orang tahu, iaitu CPR. Okey, CPR itu nama glamour dia. So, nama tak glamour dia, nama panjang dia adalah resusitasis cardiopulmonary. Sebelum kita pergi, apakah itu resusitasis cardiopulmonary, bagaimana orang kita perlu memberi bantuan ini kepada orang tersebut, kita pergi dulu kepada definisi resusitasis cardiopulmonary, iaitu CPR. Okey, so kita tengok definisi ataupun kita kata maksud CPR itu sendiri. Okey, resusitasis cardiopulmonary resuscitation atau disebut CPR ialah bantuan kecemasan. Okey, bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik. Ada dua teknik gabungan. Yang pertama, tekanan di bahagian dada, dan yang kedua adalah hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. So, kalau kita tengok sebenarnya definisi CPR ini, iaitu resusitasis cardiopulmonary, kita merupakan bantuan kecemasan. Maksudnya bantuan kecemasan adalah bantuan yang diperlukan sebelum paramedik tiba. Okey, sebabnya bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik, ada dua teknik, iaitu tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Apa fungsi kita buat dua teknik tu? Tekan kat dada, hembus, untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan seseorang itu. Okey, so kita tengok siapakah yang memerlukan CPR? Situasi yang mana memerlukan CPR? So, kita tengok keadaan individu yang memerlukan CPR, ada 3 keadaan. Okey, yang pertama, jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Sebenarnya awak panggil nama dia, awak pukul muka dia, tak ada apa-apa respon. Tak boleh nak beri apa-apa. Sebenarnya dia gagal memberikan respon gerak balas. Okey, so bila dia gagal memberikan respon gerak balas, ini adalah mungkin memerlukan CPR. So, yang kedua, awak tengok jika seseorang individu itu tidak bernafas. Awak dah panggil nama dia, dia tak respon. Awak tengok dekat hidung dia, awak dengar ada tak bunyi pernafasan. Kalau tak ada, maknanya individu itu memerlukan CPR. Dan yang ketiga ialah jika individu itu tiada degupan jantung atau nadi. So, ada 3 keadaan. Okay, so maknanya yang pertama, orang tu tak respon apa yang awak cakap. Yang kedua, awak tengok orang tu tak bernafas. Yang ketiga, awak letak telinga awak dekat dada dia, tak ada degupan jantung. Tahu degupan jantung? Dup, dup, dup. Tak dengar langsung. So, itu maksudnya orang itu memerlukan CPR. Okay, so kita tengok keadaan-keadaan yang dinyatakan. Maknanya keadaan-keadaan kita kata 3 tadi. Okay, yang pertama, tiada respon. Yang kedua, tidak bernafas. Yang ketiga, tiada degupan jantung atau nadi. Kenapa berlakunya begitu? Okey, keadaan-keadaan yang dinyatakan mungkin disebabkan, okey, yang pertama, serangan jantung. Heart attack. Maksudnya orang tu mungkin terkena serangan jantung. Okey, yang kedua, okey, renjatan elektrik, terkena elektrik. Okey, renjatan elektrik. Yang ketiga, lemas. Ni biasa kita tengok dalam cerita kan, cerita Korea. Nanti lemas, adalah yang membantu. Okay, lemas. Okay, awak tolong dia. Then, yes, lemas. Okay, yang keempat, panahan peti. Main bola petang-petang kena panah peti. Jadi, mungkin akan menyebabkan tiada respon, tidak bernafas dan tiada denyutan jantung. So, ada 4 keadaan yang mana mungkin boleh menyebabkan seseorang itu memerlukan CPR. So, yang pertama, serangan
jantung. Yang kedua, terkena renjatan elektrik. Yang ketiga, lemas. Yang keempat, panahan peti. So, awak kena ingat, ini adalah empat situasi yang mungkin memerlukan resusitasi pulmonari, iaitu CPR. Okay? So, tadi kita dah tengok keadaan-keadaan yang mungkin memerlukan CPR. Sekarang kita tahu kaedah CPR. Macam mana awak nak melakukan CPR? Okay? So, kita tengok. CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. So, CPR ni tak ada apa-apa alat pun. Sebab itu kita kata dia kaedah mudah. Tapi, ia perlu dilakukan dengan betul. Okay, so kita tengok. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Sebab kalau kita lambat buat, kalau jantung tak boleh menyebabkan kematian. Kalau tak pun paramedik datang, dia dapat diselamatkan. Tapi mungkin akan menyebabkan mati otak. So, jadi kita galakkan belajar CPR supaya nyawa-nyawa orang ini dapat diselamatkan. Tapi, saya dah cakap tadi kan, dengan betul. Sebab apa? Jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah. So, awak tahu dekat tengah awak ni, paru-paru ni ada tulang rusuk. Kalau kita salah tekan, dia boleh patah. Bila patah, okay, dia akan menyebabkan udara tak sampai kepada paru. Ataupun patah boleh menyebabkan dia terkena pada paru. So, bahaya untuk nyawa. Selain daripada tulang rusuk boleh patah, udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam paru. So, dia tak dapat membantu mangsa. Okay? So, kita tengok cara untuk melakukan CPR. Okay, cara yang pertama. Mula-mula mesti periksa respon mangsa. Macam mana nak periksa? Apabila anda melihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pingsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Tengok dulu selamat tak selamat. Kemudian periksa respon mangsa. Tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Kalau orang tu tak boleh jawab, jerit, tolong, tolong. Okey, dan minta bantuan orang di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Kalau ada nombor hospital, itu lebih baik. Sebab 999 ni biasanya dia masuk kepada semua. So, mungkin akan mengambil masa untuk menghantar ambulans. Okey. Setelah awak dah telefon, awak dah tengok, okey, apa yang awak perlu buat? Okey, kita akan buka saluran pernafasan. Okey. So, apa yang awak perlu buat? Pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. So, awak kena bawa dia pergi pada tempat yang rata. Awak letakkan dia, pastikan dada ke atas. So, lepas dah dada ke atas, okey, macam gambar ni, okey, kita dongakkan kepala mangsa ke belakang. Ni, awak dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasannya. Okey, periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Kalau tak ada, okey, apa awak perlu buat? Okey, kalau tak ada bunyi pernafasan dada tak bergerak, okey. Okey, jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus. Tekukkan tangan tadi dan selang-selikan jari. So, boleh tengok ni ya. Ni tangan kanan ataupun tangan kiri letak atas. Lepas tu tangan kanan tu awak masukkan ke dalam. Okey? So, bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang
5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembal semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Sebenarnya awak tekan sekali, okey. Biar dada tu naik balik, baru tekan balik. Okey. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey. So, awak kena ingat tangan ni. Cara nak buat tangan ni. Okey, so awak boleh tengok ni. Okey. Yang keempat, jika masih tiada pernafasan, awak dah tekan dada dia tadi, masih tak ada lagi pernafasan, awak picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat. Jangan lama sangat, sesaat je awak hembus. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru. Okey, so lepas tu tekan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas tapi masih belum sedar, ubah kedudukan dan mangsa dalam keadaan mengiring. Maksudnya bila dia dah bernafas, awak nampak tapi dia tak sedar, awak tolak badan dia jadi mengiring. Biarkan dia mudah untuk bernafas. Okey. So kita tengok apakah kepentingan CPR. Okey. Kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantungnya. Maksudnya kita paksa jantung dia bergerak. Okey. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Okey. Hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-parunya. Oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Sekiranya oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh tertentu, kerosakan otak boleh berlaku. Ni awak tengok kalau orang tu tidur je tak sedar-sedar, dia duduk atas klik mata dia, awak cakap dengan dia pun dia tak boleh nak buat apa. So itu disebabkan kerosakan otak sebab oksigen tak sampai ke otak. Okey, so itulah cara-cara untuk membuat CPR dan kepentingan CPR dan situasi mana yang memerlukan CPR. So saya harap awak faham. Walaupun saya tak boleh nak buat demo secara live, mungkin saya harap awak faham dengan nota ini. Kalau ada apa-apa sebarang masalah, boleh mesej saya secara persendirian dan saya akan cuba untuk membantu awak faham. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So, saya ucapkan terima kasih sebab sudi melihat video dan cuba jawab latihan di link yang diberikan. Sekian, terima kasih.